Okay, so hari ni kita nak bincang pasal pembentangan. Sebab kita baru dapat tajuk. Tajuk kita tak silap dapat bab 3 kot, tentang tamadun Islam yang Melayu. So korang ada apa-apa tak nak cerita ke? Siapa-siapa yang tahu ke? Hari tu kalau nampak Miza Sari sikit macam Pak Mu tu tahu something kan? Yang ni aku ada terbaca iaitu dalam jurnal ini jika ada peradaban dalam kepelbagaian tamadun Islam dan Melayu ni, dalam ini ada menyatakan sejarah telah membuktikan bahawa Islam merupakan tamadun yang gah. Kita tak sekolah tu. Mana pisau? Mana pisau kan? Sampai Call ke? anda aku ke? Lampai. Namanya menurutnya sejarah tadi tamadun Islam ni merupakan tamadun yang gah. Dari segi keunikannya ini itu keunikan yang bersifat syumul, iaitu menyeluruh, terbuka serta seimbang dalam aspek duniawi dan ukhrawi akhirat. Oleh itu tamadun Islam ini diberikan sebagai tamadun yang terbesar dan terkuat di dunia. Jadi tamadun ini juga telah mempengaruhi banyak kawasan jajahan, iaitu di mana masyarakat yang bukan daripada masyarakat Arab sendiri. Lepas tu, tamadun Melayu merupakan salah satu tamadun yang banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri tamadun Islam ini. Contohnya dari segi aspek pembangunan jasmani serta rohani dipraktikkan mengikut acuan tamadun Islam yang nyata menyumbang kepada kemajuan holistik yang pernah dialami oleh tamadun Melayu beradab zamannya. Faham. So kalau macam tu, kita teruskan masak topik yang lain lah. Mari kita bersama-sama memahami tentang tamadun Islam. Tamadun Islam bermula pada kurun ke-7 Masihi di semenanjung Tanah Arab, iaitu sejak kerajaan di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Khulafa ar-Rasyidin terdiri daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Umayyah, lalu berkembang luas dari barat ke Asia Timur. Tamadun Islam telah melakar sejarah yang unggul dalam pelbagai bidang. Contohnya seperti ekonomi, politik, sosial dan sasial. Etika Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan juga tingkah laku. Malah dari segi istilah pula, ia dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu tersebut tanpa pertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Pengertian akhlak dibahagikan kepada dua kategori, iaitu akhlak merupakan ilmu atau sains yang memperincikan tentang standard perlakuan manusia sama ada baik atau buruk, untuk memastikan agar mereka memahami serta mendalami tentang isu moral tersebut. Selain itu, akhlak juga bermaksud perlakuan mulia. Pengertian kedua ini menggariskan bahawa akhlak itu merupakan garis panduan bagi menggalakkan sikap-sikap mulia atau amal soleh yang disebut dalam Al-Quran serta dipancarkan daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sumber etika dalam Islam, iaitu dalam tajuk besarnya adalah Etika dan Peradaban dalam Kepelbagaian Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Apa itu sumber etika dalam Islam? Sumber etika dalam Islam pada dasarnya bertunjangkan dari dua sumber, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Islam melihat etika itu bukanlah hasil daripada timbang tara, pemikiran atau kebijaksanaan manusia biasa, tetapi hanya Allah SWT serta Rasulnya saja yang mempunyai otoriti terhadap etika ini.
Islam mempunyai standard serta prinsipnya sendiri yang disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, sistem etika Islam adalah bersifat kekal serta tidak akan berubah-ubah dan tidak akan ditelan zaman kerana ia bersesuaian dengan fitrah manusia seiringi dengan peredaran masa. Al-Quran berperanan menggariskan tentang dasar-dasar serta asas-asas konsep dan standard etika di dalam Islam. Manakala Al-Sunnah merupakan praktis sebenar atau cerminan daripada konsep-konsep yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan wajib sembahyang di dalam Al-Quran secara mujmal tanpa menerangkan waktu, rukun-rukun, bilangan rakaat dan sebagainya. Oleh itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perkara tersebut melalui sabdanya, "Hendaklah kamu sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang." Riwayat Ahmad bin Hanbal. Maka amat bertetapan dengan misi perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir serta berperanan sebagai uswatun hasanah, iaitu model atau contoh terbaik untuk diikuti sebagai nabi akhir zaman yang mulia akhlaknya. Di dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam 68 ayat 4. Ini juga diperakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila baginda bersabda, "Sesungguhnya aku dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Riwayat Al-Bani Al-Silsilah As-Sahihah hadis 45. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Prisha dan saya akan menerangkan pasal prinsip utama dalam etika Islam. Etika pertama ialah etika selari dengan fitrah manusia. Secara semula jadi, manusia itu senang dan sukakan akhlak yang baik kerana ia bertepatan dengan fitrah semula jadinya. Tetapi, mereka juga terdedah kepada perkara-perkara buruk. Akhlak yang baik dikatakan sesuatu perlakuan yang menenangkan jiwa, manakala perlakuan buruk menimbulkan perasaan tidak jelas di dalam hati serta merasakan bahawa ia sesuatu kelemahan yang boleh disembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Bagi etika kedua, etika selari dengan adil. Etika ini bermaksud orang yang mempraktikkan etika atau akhlak yang mulia yang dapat dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan iman serta agamanya. Manakala orang yang melakukan perbuatan yang jahat atau buruk dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Etika ketiga pula, etika yang membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Etika ini dibahagikan kepada dua, iaitu positif dan negatif. Dimensi positif yang disebut di dalam Al-Quran adalah seperti ilmu pengetahuan, wacana intelektual dan watak semula jadi yang baik. Manakala dimensi negatif pula menyebut tentang sikap-sikap buruk seperti zalim, terburu-buru, bergaduh dan berputus asa sebagai sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. Bagi etika terakhir, iaitu etika menyatukan hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Etika ini merupakan satu garis panduan bagi manusia untuk bersikap secara mulia, tidak kira hubungan dengan dirinya atau hubungan dengan orang lain. Personal melibatkan proses penyucian diri, iaitu proses yang melibatkan seorang untuk menambah baikkan intelek dan kerohanian jiwanya secara berterusan. Manakala interpersonal pula, akhlak-akhlak mulia yang manusia dapat menerapkan, iaitu saling bekerjasama, bersifat pemurah, bertimbang rasa dan bersopan santun. Nilai-nilai etika dalam Islam. Nilai-nilai etika dalam Islam: amanah, tolong menolong, pemurah dan sabar. Yang pertama, amanah. Dari segi bahasa bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Dan secara istilah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Amanah perlulah dilaksanakan dalam 3 aspek penting, iaitu amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amanah terhadap diri sendiri dan juga amanah manusia kepada orang lain. Seterusnya adalah tolong menolong.
tolong-menolong adalah satu akhlak yang mulia dan dituntut dalam Islam. Orang Islam berkewajipan menolong manusia di dalam 3 kategori, iaitu mendorong para kerabatnya, iaitu keluarga, kedua, menolong jiran sesama Islam, dan yang terakhir, menolong jiran kafir. Ketiga, pemurah. Bersikap pemurah dapatlah diartikan dengan amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Islam mengiktirafkan sikap pemurah sebagai salah satu daripada akhlak mulia dan berkesinambungan serta terbaik daripada pengorbanan. Pengorbanan membelanjakan serta mewakafkan harta dan menderma di jalan Allah SWT dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran atau pujian. Antara kesan-kesan bersikap pemurah, yang pertama adalah menanam sikap saling sayang menyayangi serta prihatin. Kedua, membantu agar status ekonomi masyarakat Islam bertambah maju. Seterusnya, membasmi kadar jenayah yang berpunca daripada kemelaratan hidup. Dan yang terakhir, kestabilan dari sudut ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Nilai etika dalam Islam yang terakhir adalah sabar. Dari sudut bahasa bermaksud menahan diri. Dan dari istilah bermaksud menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara buruk yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah SWT. Sikap sabar merupakan sesuatu yang amat sukar untuk diperhatikan. Perlulah disemai serta dididik agar jiwa menjadi kuat dan kental dalam menghadapi segala ujian Allah SWT di dunia ini. Seterusnya adalah Tamadun Melayu. Tamadun Melayu adalah satu tamadun kepulauan archipelagic civilization yang tertua. Ia berkembang dalam gugusan Kepulauan Melayu yang terletak di pelangkahan Khatulistiwa serta berpangkal daripada semenanjung Tanah Melayu yang meluncur daripada Tanah Besar Benua Asia. Gugusan Kepulauan Melayu ini terdedah kepada iklim tropis, putaran angin bermusim dan arus lautan yang kencang. Di sini jugalah berkembangnya satu rumpun bangsa Melayu, satu keturunan Baka yang dikenali sebagai DNA, satu bahasa dan satu ragam budaya. Mereka hidup segar, rukun dan sejahtera, berlandaskan sikap yakin, tabah dan terbuka antara mereka dan alam semesta. Dalam membicarakan tentang sistem etika dalam peradaban Melayu, ia secara umumnya amatlah berkait rapat dengan istilah adat yang bermaksud kebiasaan ataupun sesuatu yang bersifat kebendaan. Seterusnya adalah adat resam yang lebih spesifik dan mengkhusus seperti kelaziman individu dari sudut perbuatan, termasuklah segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara berpakaian, cara makan, tata tertib dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah adab, budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Tajuk yang seterusnya adalah sumber etika peradaban Melayu. Amatlah relevan untuk kita mengetahui sistem kepercayaan yang mempengaruhi adab Melayu itu sendiri. Ini merupakan hal yang penting kerana sistem kepercayaan inilah yang menjadi teras kepada penginstitusian adat bagi masyarakat Melayu. Sebelum datangnya agama Islam, terdapat beberapa kepercayaan yang dipraktikkan. Antaranya ialah animisme yang meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang individu. Seterusnya adalah Hindu-Buddha yang berteraskan kepada keyakinan dan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan mereka. Kuat mempengaruhi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutama di kalangan golongan istana. Dan akhir sekali adalah ajaran Islam. Kedatangan Islam mencetuskan revolusi serta mengubah stratifikasi sosial masyarakat Melayu, iaitu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah yang juga dikenali sebagai wakil Tuhan. Kita sebagai orang Islam hendaklah berpegang kepada konsep tauhid, iaitu mengesakan Allah SWT tanpa menyamakan dia dengan sesuatu yang lain. Allah merupakan satu-satunya Tuhan pencipta dan selayaknya disembah tanpa menyekutukan dengan yang lain. Akhir sekali, Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan dua sumber atau teras dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Ini termasuklah penyerapan elemen Islam ke dalam aspek etika, sistem nilai serta adat yang berlandaskan syariat Islam. Nilai-nilai etika dan adat dalam masyarakat Melayu. Untuk yang pertama,
halus budi pekerti dan budi bahasa. Masyarakat Melayu terkenal dengan budi pekerti dan budi bahasa yang tinggi. Sebagai contoh, apabila mereka berinteraksi sesama sendiri, mereka mengamalkan penggunaan ayat yang beradab dan bercakap secara tersusun dan sopan. Yang kedua, memuliakan ibu bapa dan orang yang lebih tua. Masyarakat Melayu amat memuliakan ibu bapa serta orang yang lebih tua kerana golongan ini dianggap sebagai golongan yang berpengalaman, berpengetahuan tinggi dan arif tentang kehidupan. Dalam masyarakat Melayu, adab dengan ibu bapa mestilah dengan sebaik-baik layanan, iaitu apabila bertutur haruslah dengan kata-kata yang lembut. Yang ketiga, masyarakat Melayu juga menerapkan sifat kesetiaan kepada pemimpin. Yang keempat, sejak dulu lagi, masyarakat Melayu amat teguh dalam mempertahankan serta membela keadilan dan kebenaran. Yang kelima, maruah dan harga diri amatlah diutamakan dalam masyarakat Melayu untuk menjaga imej dan perspektif orang terhadap diri. Yang keenam, tidak dilupakan, bermuafakat dan tolong-menolong adalah yang sering kita lihat sehingga hari ini dalam masyarakat Melayu. Yang terakhir sekali, sikap amanah yang diterapkan dalam masyarakat Melayu adalah antara sifat yang mendapat kedudukan yang tinggi dalam akhlak Islam. Jika tidak diterapkan, maka dikhawatiri berlakunya pecah belah antara sesuatu masyarakat. Oh, faham tajuk ni. So, kesimpulannya, terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika yang diamalkan oleh kedua tamadun, khusus tamadun Islam dan Melayu. Keduanya bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendasari semua etika. Walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme dan Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakat. Ciri-ciri inilah yang melonjakkan kedua-dua tamadun ini Faham tu tajuk ni. So, kesimpulannya, terdapat banyak persamaan dalam isu-isu etika yang diamalkan oleh kedua tamadun, khusus tamadun Islam dan tamadun Melayu. Kedua-duanya bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendasari sumber etika. Walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakat. Ciri-ciri inilah yang menaikkan taraf kedua tamadun ini mencapai zaman kegemilangan berabad lamanya, kerana ia bukan sahaja menekankan kemajuan dalam bentuk kebendaan seperti reka cipta dan pembangunan negara, malah kemajuan dari sudut bukan kebendaan macam ekonomi, pemikiran dan kerohanian. Ini juga perlu seiring agar pembangunan dapat dikecapi secara holistik.